Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ini kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat jamaah. Kita telah pun sampai kepada tajuk solat Jumaat. Dan pada pertemuan terakhir kita pada bulan 3 hari itu kita berhenti pada membicarakan syarat sah Jumaat. Jadi kita baru pada syarat sah Jumaat yang pertama. Oleh kerana mungkin dah 2 bulan lebih kita berhenti, maka saya akan baca balik sekali lalu syarat sah yang pertama tu yang telah kita baca sedikit itu. Itulah pada muka surat 153. Baik. Mungkin waktu itu anak-anak tak ada kot. 153 tu tak baca lagi kan? Anak-anak tak ada kot. Baik. Kita terus saja bacaan kita. Syarat sah Jumaat. Untuk menjadikan solat Jumaat itu sah, maka disyaratkan 6 syarat. Selain syarat-syarat sah solat fardu yang lain, iaitu yang pertama, kawasan permukiman. Maksud kawasan permukiman ni kawasan yang orang menetap di situ. Didirikan di tempat bermukim, iaitu tempat-tempat yang bermustautin oleh bilangan jamaah yang melakukan solat Jumaat, sama ada di bandar atau kampung atau kawasan gurun yang dijadikan sebagai tempat bermustautin dan terdapat bangunan-bangunan kediaman yang didirikan di situ. Sama ada di tempat itu binaannya diperbuat daripada batu atau tanah atau kayu dan seumpamanya. Solat Jumaat wajib didirikan di kawasan yang terdapat binaan-binaan di mana ianya adalah tempat bermustautin orang-orang yang mengerjakan solat Jumaat itu, walaupun tidak didirikan di dalam masjid. Ini kerana pada zaman Nabi SAW dan zaman Khulafa Ar-Rashidin, solat Jumaat tidak didirikan kecuali di tempat-tempat yang dikira sebagai tempat-tempat iqamah, yakni tempat bermukim. Binaan-binaan yang terdapat di sesebuah tempat itu perlulah binaan-binaan yang berkumpul antara satu sama lain, dan cara pengenalannya adalah terserah kepada uruf. Termasuk juga dalam pengertian binaan itu ialah sarab, iaitu rumah yang dibuat di dalam bumi atau gua yang berada di bukit. Maka penduduk di kedua-dua kediaman ini wajib menunaikan solat Jumaat walaupun tidak terdapat binaan di tempat mereka. Binaan-binaan itu disyaratkan berkumpul pada uruf dan disyaratkan antara sebuah rumah dengan rumah yang lain tidak melebihi jarak 300 hasta. Baik, ini dipetik daripada kitab Asy-Syarqawi al-Tahrir. Baik, ini syarat yang pertama. Dah baca dah dulu sekali dulu, tapi tak apalah ulang balik pasal anak-anak pun tak ada itu pasal baca tu. Syarat sah Jumaat yang pertama, mesti Jumaat itu buat di tempat ada orang duduk, senang cerita. Dan ada orang duduk, ada orang menetap di situ. So maksud ada orang duduk tu, duduk ni ada 2 cara. Satu, duduk al-mustawfiz. Al-mustawfiz ni duduk bersedia nak bangkit balik. Itu duduk bersedia nak bangkit balik. Mana duduk yang duduk tak lama nak berangkat. Itu macam orang nomad di situ tempat kan, orang yang hidup macam setengah kumpulan Badui di negara Arab ataupun orang-orang Mongol yang mereka itu duduk di padang pasir, mengembara di satu tempat sampai satu tempat ada kawasan mata air, di situ mereka duduk, tak lama kemudian mereka pindah pula bawa kemah semua, pergi pasang kemah balik. Itu panggil orang nomad. Yang tu tak dinamakan duduk menetap di satu tempat yang tu. Kalau orang jenis tu, maka mereka tu tak wajib sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab duduk mereka itu ala hayatil mustawfizin, dalam bentuk orang yang nak berangkat. Baik.
Jadi bagaimanakah duduk yang tak dikira sebagai bentuk orang berangkat? Maknanya mesti ada kediaman lah, mesti ada rumah kediaman. Barulah nama orang duduk tetap. So rumah kediaman tu, bentuk rumah kediaman tu bentuk yang bila buat rumah tu bukan maknanya buat tu lepas tu nak punggah balik. Tu senang cerita kan. Jadi oleh kerana itu rumah itu tak kisahlah macam mana bentuk, rumah flat ke, rumah teres ke, rumah apa-apa rumah sekalipun, itu dalam konteks zaman sekarang. So zaman dahulu ada rumah yang ditebuk dalam gua kan, ada rumah ditebuk dalam gua, ada rumah yang digali dalam bumi, dalam tanah. Kita tak bayang macam mana rumah gali dalam tanah, tapi sekarang ni dah zaman medsos, sekarang ni banyak kita boleh tengok, kadang-kadang ada di Kemboja sana orang dia gali dia buat rumah, bentuk rumah dalam tanah kan. Jadi rupanya boleh, teknologi tu ada kan, orang buat rumah gali macam terowong dalam tanah, buat rumah. Jadi bila dia buat begitu, maknanya benda tu bukan nak punggah, nak boleh pindah-pindah dah, itu maknanya dia duduk tetap di situ lah. Jadi asalkan dia ada bangunan kediaman. Macam mana bentuk bangunan tu tak kisahlah. Gali dalam tanah pun itu bangunan juga, kan, bangunan rumah dia. Kan tebuk gua pun ataupun tebuk bukit pun buat rumah-rumah, itu pun dipanggil bangunan juga, bangunan kediaman, ya. Oleh kerana itu dalam satu kawasan itu nak sah Jumaat mesti ada orang duduk situ. Duduk itu dalam bentuk duduk tetap. Duduk tetap itu dikenali dengan mana? Dengan adanya bangunan-bangunan. Bangunan itu terserah pada uruf lah macam mana pun. Jadi dihuraikan di sini termasuk sarap rumah yang dibuat dalam tanah. Rumah yang dibuat daripada tanah ke, daripada batu ke, daripada kayu ke. Di tempat kita ni tak ada rumah. Jarang dengar kita rumah daripada tanah kan. Tapi kalau di negara Arab ada rumah buat daripada tanah. Saya masa belajar dulu 30 tahun dulu di Mesir dulu, pergi rumah kawan di negara Arab, rumah dia orang buat daripada tanah. Kan di kampung-kampung lah rumah yang kalau di mana tu rumah buat ni lah, simen macam biasalah macam tempat kita lah. Tapi ada setengah-setengah rumah di kampung. Kalau beza tempat kita di bandar di Malaysia ni, di bandar rumah-rumah batu lah, di kampung rumah kayu. Tapi kalau di sana di Mesir tu, di setengah kampung tu, beza di bandar rumah batu, di kampung rumah tanah. Kan, di kampung rumah tanah. Buat daripada tanah, dia uli-uli macam semen uli macam tanah liat ke apa semua tu. Kan, tu jadi kemas ke, dia kukuh ke rumah tu, rumah daripada tanah kan. Cumanya kita tak tahan lah. Saya pergi dulu menginap semalam dua di rumah kawan dulu, tak tahan sebab apa? Bila tanah ni dia ada pijat. Kalau dia ada pijat banyak kan. Kita tak boleh tidur, dia orang selamba je kan dia kan. Baik. Jadi syarat dia mesti ada kawasan tu, mesti ada kawasan kediaman. So kalau tidak ada kediaman di situ, maka tak sah buat Jumaat. Tak sah buat Jumaat. Mesti ada kediaman. Kediaman itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah-rumah yang orang buat situ, orang tetap nak duduk di situ tetap. Oleh kerana itu dah ada istilah mustautin. Mereka bercadang duduk di situ untuk selama-lamanya, sepanjang hayat, ya. Baik. Kemudian nak tahu pula rumah itu, syarat rumah-rumah tu mestilah rumah tu dia berkumpul di satu tempat. Berkumpul tu macam mana? So berkumpul tu sekurang-kurangnya jarak antara satu rumah dengan satu rumah tu janganlah sampai terpisah lebih daripada 300 hasta kan. Kalau satu rumah pergi ke satu rumah lain 300 hasta, satu rumah lagi pergi pula 300 hasta pula kan. Itu dikata tak berkumpul kan, tak berkumpul. Jadi macam rumah kita, rumah taman sekarang ni tak ada 300 hektar, memang berkembar-kembar pun kan. Baik, itu syarat dia. Syarat dia mesti ada binaan. Syarat nak buat Jumaat tu mesti ada tempat orang diami, dan tempat orang diami itu mesti didiami dalam bentuk binaan yang tetap, yang tidak dalam bentuk untuk berangkat berpindah, ya. Itu kita dah baca dah, saya ulang balik lah kan. Kemudian kita tengok tajuk seterusnya, mendirikan Jumaat di kawasan rumah-rumahnya yang telah runtuh, kawasan yang rumah-rumahnya telah runtuh dan dalam usaha dibangunkan semula. Jika binaan-binaan di situ telah runtuh, lalu para penduduknya terus menetap di situ untuk membangunkannya semula, maka kesahihan solat Jumaat yang mereka lakukan tidak terjejas, walaupun mereka tidak berada dalam tempat yang berbumbung, kerana tempat itu dikira sebagai tempat tinggal mereka.
inilah satu-satunya kes solat Jumaat sah dilakukan di kawasan yang tidak ada penempatan berbangunan. Lain halnya jika sekumpulan manusia singgah di sebuah tempat untuk menjadikannya sebagai kampung halaman mereka, maka solat Jumaat mereka tidak sah jika dilakukan sebelum membangunkan bangunan-bangunan kediaman mereka di situ. Solat Jumaat harus dilakukan di tempat lapang yang dikira termasuk dalam kawasan bangunan-bangunan yang berkumpul dengan syarat jarak kawasan lapang dari bangunan-bangunan itu tidak mencapai jarak yang dibolehkan mengqasarkan solat. Baik. Baik. Kemudian kalaulah satu tempat itu, tajuk ini menjangkau satu tempat itu asalnya ada rumah-rumah, ada bangunan-bangunan kediaman, tiba-tiba runtuh. Runtuh tu pasal apa? Tak kira lah pasal apa, pasal bencana alam ke, pasal perang ke, kena bom sampai runtuh habis semua. Lain kali tak ada langsung kediaman, kena bom bagi contoh, tapi penduduk tu tak pindah. Mereka duduk situ juga, duduk sana, pasanglah kemah sementara dan mereka usaha nak buat balik. Kan? Mereka duduk di kemah, kemudian pada masa sama mereka tak bercadang betul berpindah, mereka nak buat balik bangunan. Bererti semasa itu tak ada kediaman lagi dah bagi mereka, tak ada kediaman yang kita tetap kan. Tetapi mereka tak cadang berpindah. Maka pada ketika itu kalau mereka buat solat Jumaat sah. Sebab apa? Sebab itu memang kampung halaman mereka asalnya dah ada bangunan. Berbeza halnya kalau kita baru nak buka kampung, kan? Kalau orang dulu pergi memugarkan tebal hutan apa semua kan, nak buka satu penempatan. Kalau baru nak buka satu penempatan, kemudian selagi belum terdirinya bangunan-bangunan kediaman, selagi itu tak sah dibuat Jumaat. Kalau baru nak buka. So bila dah terdirinya bangunan-bangunan kediaman, rumah-rumah dah terdiri apa semua, barulah sah dibuat Jumaat. Tapi kalau asalnya dah ada rumah tapi kemudian runtuh, sama ada bencana alam atau peperangan, kena bom dan sebagainya, dan penduduk situ tak bercadang pun nak berpindah, lalu sementara nak buat balik bangunan itu, mereka tidur beralaskan bumi, berbumbungkan langit lah, kan. Maka pada ketika itu boleh mereka mendirikan solat Jumaat, masih boleh terus. Sebab solat Jumaat ni, solat Jumaat dia tak syarat buat dalam bangunan. Tapi kena faham tu. Syarat untuk sah Jumaat didirikan di kawasan yang ada bangunan kediaman. Tapi bukan syarat solat Jumaat itu buat dalam bangunan. Kena faham. Kawasan tu syarat dia ada bangunan kediaman, bukan syarat buat solat Jumaat itu dalam bangunan. Kena faham So kalau buat solat Jumaat di padang sekalipun boleh. Di padang sekali boleh. Tapi dengan syarat padang itu dalam khitah abniyah autan al-mujammi'in, dalam garisan sempadan kediaman-kediaman orang yang buat solat Jumaat itu sendiri. Kan contoh kan kita di rumah taman ni kan rumah-rumah, tapi kawasan padang permainan satu kawasan pula kan, satu kawasan pula. Tapi kawasan padang permainan itu adakah dinamakan sebagai tempat lain? Tak, itu bukan tempat lain, itu tempat taman ni lah. Kan, itu tempat taman ni. Tiba-tiba penduduk buat solat Jumaat di kawasan padang permainan itu, boleh tak? Boleh. Pasal apa? Pasal padang permainan itu masih tidak terkeluar daripada garisan sempadan rumah-rumah kediaman. Dalam kawasan rumah-rumah kediaman itu. Jadi maknanya sebab itu kita kena faham syarat nak buat solat Jumaat, dia bukan syarat dia buat dalam bangunan dan bukan juga syarat dia kena buat dalam masjid. Sebab itu ada namanya surau Jumaat. Dia surau, dia tak masjid, tapi pasal buat Jumaat. Sebab syarat nak buat Jumaat tu bukan syarat dia kena buat dalam masjid. Ya? Baik. Habis itu. Di hujung tu kita tengok penerangan solat Jumaat harus dilakukan di tempat lapang yang dikira termasuk dalam kawasan bangunan-bangunan yang berkumpul dengan syarat jarak kawasan lapang dari bangunan-bangunan itu tidak mencapai jarak yang diboleh mengqasarkan solat. Jangan salah faham ni, jarak yang diboleh mengqasarkan solat ni bukanlah maknanya jarak 83 hingga 90 km tu, kan? Maksud dia begini. Kita nak boleh qasar solat, bila kita nak boleh qasar solat, kita kena keluar daripada kawasan kediaman kita, kawasan kampung halaman kita. Betul? So kawasan kampung halaman kita itu berdasarkan balik kepada uruf. Ada kawasan kampung kediaman kita itu penandanya ialah tembok pagar.
Ada yang penandanya ialah parit besar. Ini dalam kitab-kitab fiqh sebutlah kan. Jadi dalam konteks semasa ini kalau kata di satu kediaman itu dipisahkan oleh kawasan satu pagar saja. Dia di pagar keliling. Maknanya dalam pagar keliling itu orang panggil ini kampung A kan. Di sebelah jalan sana pula di pagar pula kampung B pula. Berarti kampung A itu bila dia keluar daripada kawasan pagar dia keluar daripada kawasan pagar dia, berarti dia telah boleh qasar. Dia telah boleh qasar. Itu yang maksudkan jangan dengan syarat kawasan lapang itu tidak mencapai jarak yang boleh mengqasarkan solat. Maknanya kalaulah kita di sini di taman, di sini ada padang permainan kan, taman ini kan. Di sini ada padang permainan. So kalau kita keluar daripada rumah, kemudian kita sampai ke padang permainan tu dalam kawasan taman kita lagi tak? Dia dalam kawasan taman kita lagi. Boleh qasar tak itu? Tak boleh qasar. Itu maksud dia. Pasal apa? Pasal dia dalam kawasan kita lagi. Tapi kalau kita keluar sampai di luar daripada kawasan kita dah, orang kampung, orang taman ini putuskan kita nak buat Jumaat, kita buat di seberang jalan mana, hujung mana, dah tak masuk dalam kawasan kampung kita dah, tak masuk kawasan kampung kita dah. Dan kampung orang pun tak ada sana. Kampung orang pun tak ada. Lalu kita pergi buat masjid ataupun buat apa bangunan sembahyang Jumaat itu. Tak sah. Pasal apa? Pasal tak ada kediaman. Jadi sebab di situ kalau kita nak nisbah kepada tempat kita pun tak boleh. Sebab kalau kita keluar sampai ke situ kita dah boleh mula qasar sembahyang. Faham tak? Itu maksud jarak qasar tu. Anda nak faham tak ni? Faham tak maksud qasar tu? Jangan dipaham kata sampai 83 km sampai 90 km tu kan. Itu maksud dia. Baik. Habis itu. Kemudian kita masuk pula tajuk lain pula. Hukum mendapatkan keizinan pemerintah untuk mendirikan solat Jumaat. Kita nak buat solat Jumaat ni kena dapat keizinan pemerintah ataupun tidak, kan? Baik. Satu dari sudut hukum. Satu lagi, kalau pemerintah buat tetap syarat pula, tu kita kena taat. Kan? Benda ni khilafiah. Tapi kalau kita tidak ada halangan daripada pemerintah, maka begini keadaan dia. Untuk mendirikan solat Jumaat tidak disyaratkan mendapat keizinan pemerintah atau naibnya dengan kesepakatan 3 imam selain Imam Abu Hanifah. Jadi 3 mazhab mengatakan syarat nak buat Jumaat itu tak perlu mendapat keizinan daripada pemerintah. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi lah, Imam Abu Hanifah mengatakan kena dapat kebenaran daripada pemerintah nak buat Jumaat. Namun Imam Syafi'i dan para ulama mazhabnya berpendapat disunatkan mendapat kebenaran daripada pemerintah demi mengelakkan berlakunya fitnah dan demi mengelakkan daripada khilaf golongan yang mensyaratkannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat dapatkan kebenaran pemerintah. Penduduk sini jadi nak buat disunatkan dapat kebenaran pemerintah. Okey, disunatkan, tapi sekarang ni kita di tempat kita dah ada peraturan. So bila dah ada ini dari sudut hukum punya hukum fiqh asal, waktu tu mungkin cara pentadbiran politik pada zaman itu berbeza dengan sekarang. So sekarang bila dah ada peraturan, maka kita kena ikut ulil amri juga. Kan? Baik. Kalau kita ulil amri kita tak boleh. Maka dia ulil amri kita tak boleh, mesti kena dapat kebenaran daripada pemerintah juga. Kita tak boleh kata ulil amri ni pandai-pandai sebab dia masih lagi terpayung dalam qaul salah satu daripada mazhab juga. Mazhab Imam Abu Hanifah kata kena ambil kebenaran pemerintah. Baik. Walaupun begitu jika solat Jumaat hendak dilakukan berbilang-bilang, tapi kalau kita katakan walaupun tidak wajib mendapat kebenaran pemerintah dalam mazhab Syafi'i, tetapi kalau Jumaat itu nak buat berbilang-bilang pada satu tempat yang sama. Pada satu tempat yang sama. Jadi di tempat kita ni jarang berlaku kan, masjid jauh-jauh. Kadang-kadang kalau kita pergi Mesir tu, kadang keluar satu lorong, depan lorong ni ada masjid. Ni lorong ada masjid kan. Jadi dekat-dekat ni masjid ni kan. Jadi itu berdasarkan kepada kepadatan penduduk lah kan, kepadatan penduduk. Jadi kalaulah di tempat berbilang-bilang tempat sama, maka perlu juga kena mendapat keizinan pemerintah kan. Apa sebabnya? Apa rasionalnya kan? Baru keluar taman ni seberang jalan tu dah ada Jumaat lagi di sini pada Jumaat kan. Baru lintas jalan tu Jumaat lagi kan. Jadi apa rasionalnya? Padat sangat ke penduduk sampai tak temuat lagi masjid yang tempat Jumaat ni kan. Jadi yang ni kalau di tempat yang sama yang nak buat berbilang-bilang Jumaat mesti dapat keizinan daripada pemerintah terlebih dahulu kerana ia berkait dengan persoalan ijtihad. Habis itu kita masuk tajuk seterusnya. Ni saya nak baca laju-laju nak cadang nak faham cepat kan.
Hukum solat Jumaat kepada penduduk yang menetap dalam kemah di gurun, di padang pasir lah kan. Ni yang saya maksudkan tadi ni lah, yang nomad ni. Jika penduduk yang mendiami di kawasan gurun menetap di situ selama-lamanya, tetapi penempatan mereka hanyalah kemah-kemah dan mereka tidak mendengar azan Jumaat dari tempat terdekat yang didirikan Jumaat, maka mereka tidak diwajibkan solat Jumaat. Lagi tidak sah jika mereka mengerjakannya. Jika seruan Jumaat sampai kepada mereka, maka mereka wajib pergi menunaikan solat Jumaat di tempat yang mereka disuruh itu. Katakanlah ada orang yang duduk di kawasan padang pasir, Sahara, ataupun kita panggil gurun lah, kawasan gurun, kawasan padang pasir. Lalu mereka buat kemah, kediaman mereka. So bila mereka buat kemah tu berarti kediaman itu, bangunan tidak tetap. Kemah ni boleh punggah, bila nak pindah punggah kan. Jadi tengok lokasi mereka itu. Kawasan padang pasir mereka itu tengah-tengah padang pasir ke ataupun di pinggir berdekatan dengan pendapatan orang lain. Kalau pinggir berdekatan dengan pendapatan orang lain, kalaulah mereka itu dapat mendengar seruan azan daripada kampung yang terdekat dengan mereka, maka mereka wajib tunaikan Jumaat, pergi ke kampung tu. Tetapi kalaulah kediaman mereka itu memang jauh daripada, bukan di pinggir lagi dah, memang tak dengar pun seruan Jumaat, dan walaupun mereka tetap duduk di situ lama, dan walaupun mereka bercadang untuk duduk di situ terus menerus, tetapi oleh kerana kediaman mereka hanyalah kemah yang boleh angkat, boleh lipat, boleh bawa pindah rata-rata, maka mereka tidak wajib Jumaat. Inilah yang disebutkan dalam kitab fiqh, kerana mereka itu ala hayatil mustawfizin, dalam bentuk orang yang bersedia anytime nak berangkat. Itu bentuk kediaman mereka tu, bentuk dia macam tu, bukan? Baik. Jadi itu bagi orang yang duduk dalam kemah, kehidupan mereka dalam kemah. Baik, seterusnya. Syarat sah Jumaat yang kedua dan ketiga berjemaah dan bilangan 40. Ni rangkum sekali. Syarat kedua, syarat ketiga rangkum sekali. Syarat kedua, dia kena solat Jumaat itu mesti berjemaah. Memang tak sah lah sembahyang sendiri-sendiri sembahyang Jumaat, kan? Dan bilangannya adalah 40. Ini kita bincang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kok lah sekarang ni rasa nak buat dulu kan kita buat 3 orang dulu masa pandemik dulu kan. Itu bukan dalam konteks mazhab Syafi'i, itu berdasarkan fatwa yang mengharuskan kita dalam keadaan tertentu. Tapi sekarang ni keadaan dah kembali normal balik, kita patah baliklah sebagaimana asal dalam mazhab Syafi'i kita 40 orang. Syarat untuk sah Jumaat mesti 40 orang. Baik. Dalam mazhab Malik 12 orang. Dalam mazhab Maliki 12 orang. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah 3 orang, 4 orang pun dah boleh dah. Kan? Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali 40 orang. Mazhab Syafi'i dan Hambali 40 orang, ya. Baik. Tu yang masa pandemik dulu ada kes orang yang mereka yang buat Jumaat rahsia-rahsia. Ada. Saya pun dapat laporan orang kita kan buat Jumaat rahsia-rahsia. Jadi ada yang buat Jumaat mungkinlah di rumah ke apa semua. Iyalah dari situ segi adalah qaul yang mereka ikut kan. Cumanya kita kena, kalaulah kita nak ikut mazhab tertentu sebagai mazhab Imam Abu Hanifah ke atau mazhab Imam Malik ke, kita macam saya beritahulah bab talfiq mazhab ni, biarlah jangan sampai imam tu seorang pun kita tak sah. Jangan sampai begitu kan. Kalau ada seorang kata sah, tak apa lagi, ni sampai seorang kata tak sah. Contoh kan. Contoh dia buat Jumaat tanpa dengan keizinan pemerintah lah kan. Dia buat sorok-sorok dia kan buat. Lalu mereka kata mereka buat 3 orang ya, 3 orang 4 orang kan. Buat 3 orang 4 orang. Lalu kita tanya ikut mazhab mana? Dia kata, kita bertanya ikut mazhab mana kan. Ada kalau gitu 4 mazhab ni, Syafi'i dan Hambali 40 orang. Okey, Syafi'i dan Hambali 40 orang. Maliki 12 orang kan. Hanafi 3 orang boleh dah kan. Tapi kalau kita ikut mazhab Hanafi 4 orang. Imam kita buat andai lah, tanya Imam Abu Hanifah, andai lah kan, andai. Sah ke tak solat mereka ni? Pasal 5-6 orang lah kita katakan, 5-6 orang. Pun
berdasarkan kenyataan daripada mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia kata boleh 3 orang, tapi dia letak syarat pula kena dapat kebenaran pemerintah. Kan? Kena dapat kebenaran pemerintah. Habis tu kita nak tanya siapa pula? Kita tanya Imam Syafi'i pula. Sah ke tak ni sembahyang 5 orang ni? Imam Syafi'i dah kata dah 40 orang kan. Tanya pula Imam Ahmad bin Hanbali, sah ke tak? Dia pun 40 orang juga, 40 orang. Tanya pula Imam Malik, sah ke tak? Dia 12 orang, kita buat 5 orang kan. Yang satu-satu boleh lepas pun Imam Abu Hanifah, tapi cek satu lagi tak lepas pula Imam Abu Hanifah. Atas syarat dia kena dapat keizinan pemerintah kan. Walaupun dalam mazhab dia ialah boleh 3 orang, tapi kena dapat kebenaran pemerintah. Masalah dia buat sendiri-sendiri ni kan. Wallahu alam, itu saya komen saya lah. Saya tak nak mengatakan orang ni buat sah tak sah. Itulah gambaran yang saya boleh berikan ya. Baik. Syarat kedua dan ketiga ialah didirikan dalam keadaan berjamaah dan mencukupi seramai 40 orang. Menurut mazhab yang sahih lagi masyhur, bilangan jemaah itu mestilah mencukupi 40 orang sebagaimana yang dibuktikan oleh beberapa hadis seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu, katanya yang bermaksud telah berlaku sunnah bahawa pada setiap 40 orang dan lebih terdapat solat Jumaat. Riwayat Al-Baihaqi. Dan hadis Ka'ab bin Malik yang menyebutkan orang pertama yang mendirikan solat Jumaat bersama kami di Baqi' Al-Qadamat ialah As'ad bin Zurarah dan adalah kami seramai 40 orang. Dianggap sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Baihaqi hadis ini. Bilangan 40 orang itu pula disyaratkan mereka ialah orang yang ditaklifkan untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi 40 orang tu mestilah orang mukallaf yang ditaklifkan untuk mendirikan solat Jumaat. Maknanya mereka tu semuanya wajib sembahyang Jumaat kepada mereka. Dalam erti kata mestilah mereka itu orang mustautin dalam 40 orang tu. Taklif sembahyang Jumaat ni mukim pun ditaklifkan, tapi kalau dalam 40 tu dia kena 40 yang mustautin di tempat itu. Ya, mustautin ni maksudnya mereka duduk di satu tempat tu tak bercadang nak pindah-pindah lagi dah. Itu. Selagi kita duduk di satu tempat dan memang kita ada plan, kita takkan duduk di sini sampai pencen lah. Contohnya kan ada orang dia kerja makan gaji, aku pencen ni nak balik kampung lah, tak duduk sini lah kan. Tak duduk sini lah. Maka dia masih lagi belum menempatkan dirinya sebagai mustautin. Dia masih lagi dalam status mukim, orang bermukim. Orang bermukim ni dia luas skop dia. Orang bermukim ni orang yang bermusafir, pergi ke satu tempat, duduk di satu tempat 4 hari dah lebih, tu dah kira bermukim lah. Ataupun kita katakan dia tak bermusafir pun, dia duduk kerja di sini, duduk kerja di KL ni, dah duduk sini 4-5 tahun bah, tapi dia masih lagi bercadang. Pencen ni nak balik duduk kampung pun masih lagi mukim lagi. Pasal apa? Dia tak tetapkan menetapkan pendirian dia untuk duduk sampai bila-bila di tempat itu. Baik. Jadi bila kita sebutkan hadis ini telah berlaku sunnah, ini pendalilan dalam mazhab Syafi'i. Itu dah tentulah dalam mazhab Imam Malik ada dalil dan hujah mereka. Kan? Dalam mazhab Abu Hanifah pun ada dalil dan hujah mereka. Kita bukan mengaji perbandingan mazhab, kita tengok yang dalam mazhab Syafi'i ini yang hujah yang diberikannya. Muhammad bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kalau tak silap saya, dalam hadis riwayat Abu Daud, bila dia dengar azan Jumaat, dia akan tarham kepada As'ad bin Zurarah. Tarham ni maknanya menyebutkan rahimallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni adalah orang yang pertama mendirikan solat Jumaat di Madinah. As'ad bin Zurarah kan. Jadi As'ad bin Zurarah ni dia dengan perintah Rasulullah SAW mereka mendirikan di Madinah. Ketika itu bilangan mereka seramai 40 orang di satu tempat yang bernama Baqi' Al-Qadamat. Baik. Melakukan secara berjemaah hanya disyaratkan pada rakaat yang pertama sahaja, sementara bilangan 40 orang disyaratkan pada kesemua rakaat solat Jumaat. Baik. Secara berjemaah tu, solat Jumaat tu mesti dilakukan secara berjemaah, syarat dia hanya pada rakaat yang pertama sahaja. So maknanya kalau kita ada 40 orang ikut imam
pada rakaat yang pertama, masuk rakaat yang kedua mufaraqah. Contohnya kan, mufaraqah. Katakanlah 2-3 orang mufaraqah, yang ada ngam 40, tinggal 37 contoh kan. 37 kan. Tapi pada rakaat pertama semua ikut imam. Pada rakaat pertama semua ikut imam. Masa Jumaat itu masih lagi boleh sah. Tapi dengan syarat semua yang sembahyang Jumaat itu tak batal apa-apa lah. Jangan batal apa-apa. Semua bila mereka bagi salam, komplit sembahyang Jumaat mereka. Tapi kalau kata 3 orang mufaraqah, tiba-tiba seorang sebelum bagi salam dah batal sembahyang dia. tak sah pasal tinggal 39 orang. Dengan syarat kesemua mereka itu menghabisi sembahyang Jumaat mereka. Dalam masa mudah lah, menghabisi sembahyang Jumaat mereka. Syarat mereka nak dapat Jumaat, dapat 1 rakaat. Pada rakaat pertama tu mesti bersama dengan imam. So pada rakaat yang kedua itu, kalaulah mereka tidak bersama imam, tapi dengan syarat mereka menghabiskan sembahyang Jumaat itu tanpa ada batal apa-apa lah, kan. Dan kesemua jumlah itu masih dalam 40 sekurang-kurangnya, ya. Baik. Mana syarat secara berjemaah ni kalau kena cukup 40 lah, kalau cukup 40. Tapi kalau lebih daripada 40, kan, yang lebih daripada 40, kalaulah ada orang dia baru sampai, dia syarat nak dapat Jumaat tu bukan dia syarat berjemaah pada rakaat pertama, dia dapat 1 rakaat pun sudah. Kalau lebih daripada 40 tu kan, so dia dapat 1 rakaat berjemaah bersama imam, okey, maka dapatlah Jumaat itu. Contohnya dia datang lewat. So bila dia datang lewat, imam telah membangun pada rakaat yang kedua. Dia dapat pada rakaat yang kedua. Maka dia takbiratul ihram, dia sempat rokok bersama imam pada rakaat yang kedua itu. So bila imam bagi salam, dia boleh bangun tambah 1 lagi dan dia dapat Jumaat itu kerana dia telah pun dapat satu rakaat. Cukup dapat 1 rakaat maka dapatlah Jumaat. Tapi kalau dia tak sempat dapat 1 rakaat pun, maka dia tak dapat Jumaat itu. Dia kena sempurnakan zuhur. Tanpa perlu niat sembahyang zuhur. Masa dia niat sembahyang tu, dia kena niat sembahyang Jumaat, ya. Itu saya dah cerita berkali-kali lah kan. Nawa wa masalla, salla wa manawa kan. Ada kes teka-teki fiqh, orang yang dia niat tapi dia tak solat, dia solat tapi dia tak niat. Apa dia? Itu teka-teki fiqh kan. Dia niat sembahyang Jumaat tapi dia tak solat Jumaat. Kan? Dia niat sembahyang Jumaat tapi dia tak solat Jumaat. Dia solat Zuhur tapi dia tak niat sembahyang Zuhur, kan. Jadi ini kes bagi orang yang dia sampai-sampai tu dia tak dapat 1 rakaat. Contohnya dia sampai imam duduk tahiyat akhir dah sembahyang Jumaat. Maka adakah dia kena tunggu imam bagi salam lepas tu baru dia sembahyang Zuhur? Tak boleh, berdosa dia. Sebab apa? Sebab dia ahli Jumaat lagi. Dia ahli Jumaat. So bila dia sampai-sampai, sebab kalaulah kita tahu kata, kalau tak dapat 1 rakaat memang tak dapat Jumaat lah. Kalau gitu biarlah tunggu imam bagi salam. Jangan tunggu berdosa kita. Pasal apa? Pasal kita masih ahli Jumaat. So bila ahli Jumaat, wajib Jumaat pada kita. Pasal apa kita ahli Jumaat? Selagi Jumaat di tempat itu belum selesai, maka kita berada di situ, kita ahli Jumaat. Apatah lagi kita dah masuk dalam masjid lah. Kalau kita duduk di rumah pun kita ahli Jumaat. Kalau kita tidak ada uzur lah, tidak ada sakit apa. Kita tidak ada sakit apa, tidak ada keuzuran apa, tapi duduk di rumah. Tak datang sembahyang Jumaat. Selagi tempat itu belum selesai sembahyang Jumaat, kita tak boleh sembahyang Zuhur. Sebab kita ahli Jumaat. Cumanya kita tak datang, kita berdosa lah. Tapi kita tak boleh buat sembahyang Zuhur selagi Jumaat di tempat itu tak selesai lagi. Berbeza dengan orang yang bukan ahli Jumaat. Kalau dia bukan ahli Jumaat, tak ada masalah. Tu kadang-kadang terkeliru juga kaum ibu pun, kan. Kaum ibu pun dulu-dulu dah faham ikut kaum lelaki, kan. Jadi orang lelaki ada kadang-kadang dia ponting Jumaat. So bila ponting Jumaat, dia faham ponting Jumaat tapi dia faham hukum. Jadi dia tak buatlah sembahyang Zuhur selagi tak habis Jumaat tu. Kan. Dari sudut hukum betul lah, tapi dia ponting Jumaat tu dia berdosa lah, kan.
Jadi kaum ibu pun terikut juga, setengah kaum ibu pun terikut dengan kefahaman itu. Oh, kalau begitu kena tunggu sembahyang Jumaat selesai dulu barulah boleh sembahyang Zuhur. Perempuan tak perlu tunggu. Sebab mereka bukan ahli Jumaat kan. So mereka bila masuk je waktu Zuhur hari Jumaat, orang perempuan dia boleh dah sembahyang Zuhur. Dia tak perlu tunggu selesai Jumaat itu sebab mereka bukan ahli Jumaat. Kalau orang lelaki pun, kalau dia uzur, dia sakit, memang tak boleh datang. Dia bukan ahli Jumaat, dia boleh terus sembahyang Zuhur. Kan? Baik. Seterusnya kita tengok. Imam Jumaat terjadi hadas setelah selesai satu rakaat. Setelah selesai satu rakaat, imam jadi batal sembahyang kan? Batal sembahyang lah kan? Apabila imam melakukan satu rakaat dengan makmum yang seramai 40 orang. Kemudian setelah selesai satu rakaat, imam berlaku hadas. Lalu setiap seorang makmum menyelesaikan baki rakaat itu secara bersendirian. Maka sahlah salat Jumaat mereka kerana pada rakaat yang pertama mereka telah melakukan secara berjemaah dan pada rakaat yang kedua mereka melakukannya dalam jumlah seramai 40 orang. Ini maksudnya imam seorang campur makmum 40 orang jadi 41 lah. Jadi 41 kan. Baik. Imam melakukan satu rakaat je. Masuk rakaat pertama, imam mengimamkan sembahyang Jumaat tu. Kemudian bila masuk rakaat kedua batal sembahyang imam. Kan. Setelah selesai satu rakaat imam berlaku hadas. Lalu setiap seorang makmum pun menyelesaikan sendiri-sendiri masing-masing. Sebab apa? Sebab syarat Jumaat mesti berjemaah pada rakaat yang pertama. So pada rakaat yang kedua, kalau tak berjemaah tapi cukup bilangan 40, tak apa, sah. Ini dia bagi contoh ngam-ngam lah. Makmum tu cukup 40, campur imam 41 lah kan. 41. So imam batal sembahyang pada rakaat yang kedua. Tapi pada rakaat yang pertama tadi complete. Rakaat yang pertama tadi complete, makmum ikut. Maka syarat untuk dapat Jumaat itu mestilah berjemaah pada rakaat yang pertama. So bila begitu imam pun keluar. Lepas tu bila imam keluar, maka makmum tadi boleh perhabiskan sembahyang sendiri-sendiri dan mereka mendapat solat Jumaat itu. Ya. Dalam hal ini disyaratkan bagi para makmum yang solat bersendirian pada rakaat kedua agar jangan ada salah seorang daripada mereka yang mencukupkan bilangan 40 terbatal solatnya sebelum dia memberikan salam. Makmum yang tinggal 40 dah lah, makmum 40 ngam-ngam makmum 40 kan. Kalau makmum 100-100 orang tu lain cerita lah kan. 40 tu jangan ada seorang terbatas sembahyang. Kalau terbatas sembahyang maka tak jadi juga Jumaat itu kan. Jadi maknanya walaupun pada rakaat kedua itu mereka semua sembahyang sendiri-sendiri. Ada yang rokok dah, ada yang belum lagi kan, ada yang sujud dah, ada yang dah bagi salam dah, ada yang baru nak rokok kan. Sebab rakaat kedua dah imam tak ada. Tak apa. Tapi syaratnya jangan ada salah seorang daripada mereka tu yang dah batas sembahyang. So bila batas sembahyang dia akan jadi jumlah tak cukup 40. Jumlah tak cukup 40. Maknanya semua mereka disyaratkan habis sembahyang sempurna. Walaupun habis sembahyang tu tak sama kan. Ada yang habis dulu, ada yang habis kemudian kan. Tak sama. Baik. Jika salah seorang daripada mereka terbatal solatnya disebabkan hadas atau sebagainya sebelum sempat memberikan salam, maka solat makmum yang lain juga turut menjadi batal. So kalau ada seorang makmum tu tiba-tiba belum bagi salam, dia pun batal sembahyang juga. So bila batal, maka makmum lain pun pasal tak cukup je 40 kan, tinggal 39 lagi kan. Maka tak cukup lah. Oleh kerana itu yang lain pun batal juga kan. Kalau kita batal, buat baliklah Jumaat kan. Baik. Habis tu, masuk tajuk seterusnya. Setelah selesai solat Jumaat, barulah diketahui imam seorang yang berhadas. Setelah selesai solat Jumaat, barulah diketahui imam seorang yang berhadas. Jika setelah selesai solat Jumaat, lalu ternyata bahawa imam seorang yang berhadas, maka solat makmum adalah sah jika bilangan 40 itu mencukupi tanpa termasuk imam. Jika sebaliknya, maka solat Jumaat makmum juga tidak sah. Ini kes imam berhadas dalam keadaan tidak mengetahuinya. Daripada awal tak tahu. Daripada awal tak sedar. Kan? Mungkin imam tu terlupa ambil sembahyang kan? Sudah sembahyang baru teringat. So
Setelah semayang baru teringat. Maka dia beritahu, kata, tuan-tuan minta maaf tuan-tuan, saya baru teringat saya tak ambil semayang. Kan? Makmum pula lebih daripada 40 orang. Makmum lebih daripada 40 orang. Semayang Jumaat itu telah pun sah. So bila semayang Jumaat itu telah sah, tak boleh nak ulang 2 kali lah. Semayang Jumaat dah sah dah 40. Cuma imam tu lah kena semayang zuhur lah. Dia tak ada geng lah. Kan? Kan? Semayang Jumaat makmum itu sah. So mengapa sah? Sebab apa? Kita dah beritahu dalam bab semayang jemaah, benda hadas benda yang tak nampak. Kan? Benda hadas benda yang tak nampak. Dan dengan syarat kita tak tahu daripada awal sekali, daripada awal lagi. Dia berbeza dengan benda najis yang boleh kelihatan. Ada najis pun, ada najis yang tak nampak. Tak nampak, contoh duduk dalam poket tak nampak. Kan? Tapi kalau duduk dengan baju ni boleh nampak. Walaupun hanya boleh nampak oleh orang yang berdekatan. Saf belakang tak nampak. Saf belakang pun sama hukum juga dengan orang yang berdekatan juga. Kalau benda yang zahir. Tapi hadas tak nampak. Hadas tak nampak. Oleh kerana itu, maka semayang makmum tadi, kalau cukup 40 orang, maka sahlah semayang Jumaat. Mereka, walaupun imam bagi tahu selepas semayang Jumaat, buat pengumuman, tuan-tuan minta maaflah saya tak ambil semayang tadi baru teringat. Kan? Makmum pun kata, kami nak masuk pejabat dah, kami dah lewat dah, kan? Kami dapat dah Jumaat, tuan imam pandai-pandai lah, kan? Kau ada masjid lain tak buat Jumaat lagi, pergilah sana. Kalau tidak, tuan imam semayang zuhur lah, kan? Itu lah penyelesaiannya. Baik. Seterusnya, makmum menyertai solat Jumaat pada rakaat yang kedua. Makmum datang, Jumaat itu telah pun berada pada rakaat yang kedua. Sesiapa yang sempat bersama imam pada rukuk rakaat yang kedua dan terus solat bersamanya sehingga imam selesai memberi salam, maka dia telah mendapat Jumaat itu. Oleh itu, dia hendaklah melakukan 1 rakaat lagi setelah imam selesai memberi salam untuk menyempurnakan Jumaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka min salatil jumu'ati raka'atan faqad adraka as-salah." Barang siapa yang dapat 1 rakaat solat Jumaat, maka dia telah mendapat solat itu, riwayat Al-Hakim. Dalam sabda yang lain, "Man adraka minal jumu'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra." Barang siapa yang mendapat 1 rakaat solat Jumaat, maka hendaklah dia solat 1 rakaat lagi sebagai menyambung rakaat itu. Ni kita berhenti kat sinilah. Lepas itu tu azan lah. Baik. Makmum dia datang pada rakaat yang kedua. So bila dia datang pada rakaat yang kedua, kalau dia sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua itu, berarti dia mendapat Jumaat itu. So oleh kerana itu, dia bila imam bagi salam, dia cuma tambah 1 rakaat saja. Maka dia dapat sembahyang Jumaat. Tapi kalau kata dia tak dapat rukuk bersama imam, berarti dia tak dapat rakaat. Dia tak dapat 1 rakaat dengan imam. Oleh kerana itu, dia kena jadikan sembahyang itu sembahyang zuhur tanpa perlu berniat zuhur. Masa sembahyang tadi niat Jumaat, sebab Jumaat masih wajib pada dia. Masa sembahyang tadi tetap dia kena niat Jumaat. Dia tak boleh niat zuhur, sebab yang wajib pada dia ialah Jumaat. Tetapi bila imam bagi salam, oleh kerana dia tak dapat 1 rakaat pun, contohnya dia sampai tu imam dah duduk tahiyat akhir dah, maka dia pun takbir kemudian duduk bersama imam. Waktu dia takbir itu dia kena niat sembahyang Jumaat. Walaupun dia tahu sekali dia kena bangun 4 rakaat. So dia bangun, dia tambah 4 rakaat tanpa perlu berniat untuk sembahyang zuhur, automatik dia jadi zuhur. Kan? Itulah kes, itulah penyelesaian bagi orang yang sempat bersama imam. Kalau dia dapat 1 rakaat, dapat Jumaat. Tak dapat 1 rakaat, maka tambahlah 4 rakaat. Tak perlu tukar niat zuhur, dia automatik ya. Dia jadi automatik ya. Baik. Masa dia masuk, dia kena niat Jumaat, pasal Jumaat masih wajib kepadanya. Jadi itu saja dulu, saya berhenti tepat-tepat masa. Kita azan dan terus solat sunat dan kita sembahyang jemaah lepas itu insya-Allah. Jadi sampai setakat itu saja dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Kita sudi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.